قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kesembilan, mahabbah, artinya kasihkan Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sekalian jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Jua pada malam ini kita sambung bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat noktah-noktah yang berkaitan dengan sifat mahmudah. Dan sifat mahmudah yang ke-9 setelah daripada tawakal, yang ke-9 ialah mahabbah. Mahabbah diartikan ada dua makna. Atas ni dia cerita dulu artinya kasihkan Allah. Ada kalanya mahabbah diartikan dengan makna kasih hamba akan Allah. Macam mana gambaran kasih hamba akan Allah? Iaitu bersegera mengerjakan segala jenis ketaatan, sama ada fardu ataupun sunat, dan bersungguh-sungguh menjauhi segala jenis maksiat kepada Allah atau yang menyerupai maksiat pada pihak yang ditegah, iaitu segala yang makruh. Inilah makna mahabbah di sisi sebahagian daripada mereka. Mahabbah ataupun kasihkan Allah, ataupun kita panggil dengan istilah cinta, C-I-N-T-A, K-I-T-A ni. Ada lagu orang muda-muda dulu. Lagu kumpulan apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tu bagus, tu maknanya jujur. Cinta ni gambaran pertama yang Allah Ta'ala zahirkan ketika mana kita masih berada di alam arwah. Allah Ta'ala rakam peristiwa tersebut dalam Quran. Dan kita boleh baca dalam Quran tu, bila mana Allah Ta'ala sebut kepada seluruh arwah manusia, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Ai alastu bi mahbubikum, bukankah aku ini kekasihmu? Kerana seluruh ketaatan ataupun seluruh perkara maksiat yang ditegah oleh seorang kekasih tak mampu untuk dilakukan andai tidak disertakan dengan kasih dan cinta. Kalau seseorang tu mendakwa cinta tapi tidak ada ketaatan, itu bukan cinta, itu dusta. Setiap ketaatan mesti terbit daripada cinta. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala zahirkan kecintaan dia kepada hamba saat dia bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini kekasihmu? Maka seluruh makhluk yang berada di alam arwah pada masa itu, kita semua menjawab dengan kata-kata bala. Engkaulah kekasihku. Maknanya engkaulah buah hatiku yang
satu ketika nanti bila kita keluar daripada alam arwah ke alam syahadah, alam dunia ni, apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam bentuk suruhan maupun larangan, maka atas dasar kecintaan kepada kekasih itulah, maka kita akan junjung. Itu yang disebut bersegera mengerjakan segala jenis ketaatan fardu ataupun sunat, yang haram, maksiat jenis yang haram, ataupun perkara yang berupa perkara makruh je, pun akan ditinggalkan oleh seorang kekasih demi memenuhi cintanya pada kekasih. Tuan-tuan boleh lihat bagaimana Allah Ta'ala merakamkan peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam peristiwa Aidil Adha. Bagaimana kasihnya Nabi Allah Ibrahim kepada kekasihnya, yakni Allah, sehingga dia sanggup junjung apa sahaja yang diperintahkan oleh kekasihnya, walau dia terpaksa menyembelih anaknya sendiri. Tapi sebab nak memenuhi kecintaannya kepada kekasih, iaitu Allah Ta'ala yang menyuruh dan memerintahnya, maka dia sanggup lakukan apa sahaja, walaupun anak tu datang dalam hidup Ibrahim dan Hajar ni di usia dia berdua dah tua. Ada riwayat sebut Nabi Allah Ibrahim dah berusia 100 tahun lebih dah. Hajar 90 tahun lebih, barulah Allah Ta'ala kurniakan dia anak. Tapi disebabkan oleh kehendak seorang kekasih, kalau kita letak seorang lah, tidak Allah ni seorang, cuma nak sebutnya ialah kerana Allah Ta'ala yang dicintai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sepenuh hati dia, maka dia junjung walaupun perintah tersebut sangat-sangat berat pada hati dia. Sebab tu cinta kepada Tuhan, kalau datang perkataan cinta kepada Tuhan itu tanpa disertakan dengan kepatuhan, maka itu adalah dusta. Cinta adalah kepatuhan dan ikutan kepada yang dicintai. Itu perkataan yang Syekh nak sebut. Cinta adalah kepatuhan dan ikutan kepada yang dicintai. Belakang nanti ada ayat, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kena ada ittiba'. Sebab tu orang sufi tak berhenti daripada baca, sama ada kitab syama'ilnya, sama ada kitab-kitab hadisnya, ataupun yang berkait dengan Rasulullah, maulidnya bukan bulan maulid sahaja, sebab nak menceritakan dan nak menzahirkan kecintaan yang ada dalam hati mereka kepada kekasih mereka, iaitu Rasulullah. Itu jalan untuk menuju kepada cinta Allah Ta'ala. Kita dah baca dalam kitab Penawar Bagi Hati dalam bab cinta. Cuma nak sebutnya ialah cinta akan menggerakkan seseorang yang ada sifat cinta tersebut untuk patuh dan ikut apa yang dikehendaki oleh yang dicintai. Macam kita laki bini lah. Kita laki bini, kenapa kita boleh ikut keinginan suami? Seorang isteri boleh ikut keinginan suami dia, turut suami dia, padahal dia boleh jadi orang belah utara tu, orang Perlis, orang harum manis, tuan-tuan tak? Tapi sebab suami dia duduk di Kuala Lumpur, sanggup tinggal mak dan ayah dia. Padahal mak dan ayah dia lah duk jaga dia daripada umur dia 0 hari, 1 hari umur dia, sehinggalah umur dia kahwin 25 tahun umur dia. Tapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga suami kata kena ikut saya dah balik Kuala Lumpur. Adakah dia kata saya nak duduk dengan ayah saya sebab ayah saya sayang pada saya? Saya nak duduk dengan mak saya sayang pada saya? Tak. Dia akan ikut suami dia.
Bahkan kalau suami dia tak balik berbulan-bulan, duduk dia dengan suami dia. Bahkan apa yang disukai oleh seorang suami, pasti seorang isteri akan cuba untuk menyukainya juga. Supaya sebagaimana dia kasih. Orang yang dia kasih tersebut. Ada isteri dia mengadu. Cerita asal dia tak suka pun makan barang-barang dalam lembu ni. Tapi kahwin dengan orang yang jenis suka makan lidah lembu. Tuan-tuan makan lidah lembu? Lidah lembu. Oh, dia kata saya tak pernah makan sebelum ni ustaz, lidah lembu. Tapi sekarang ni saya makan. Sebab apa? Kahwin dengan seorang suami yang suka benda-benda macam tu. Jantungnya, limpahnya, apa lagi tuan-tuan? Hatinya, empedunya, apa lagi tuan-tuan orang makan? Empedu makan kita tidak tahu. Cuma nak sebutnya barang-barang dalam seekor lembu tu sebab suami dia makan, maka dia belajarlah makan. Akhirnya sedap pula dia kata. Sebelum ni tak pernah makan pun air asam lidah lembu. Oh, tengok-tengok rupa-rupanya sedap, lebih sedap daripada air asam daging lembu lagi. Tuan-tuan terliru tu nak balik tu. Baik, tak apa tuan-tuan. Mana tadi nak cerita? Nak ceritanya seorang kekasih dia akan mengikuti apa yang disukai oleh kekasihnya. Sebab itu cinta tak boleh menerima, ahlul mahabbah dia tak boleh menerima kejahilan tentang yang dicintai. Dia tak akan berlaku kejahilan pada yang dicintai. Itu bukan cinta nama dia. Kalau kita jahil, kalau kita tak kenal, cinta menuntut untuk kita kenal. Sebab tu orang sufi duk baca kitab Syama'il tu, ulang-ulang tu. Habis khatam baca lagi, habis khatam baca lagi. Sebab cinta menuntut untuk kenal. Ke tuan-tuan kahwin dengan orang yang tuan-tuan tak kenal? Kenal lah, mesti tuan-tuan kenal dulu nama dia, paling-paling tidak pun. Nama apa? Perempuan yang mak nak jodohkan dengan saya ni. Pilihan hati mak ni. Mak kata rahsia. Rahsia tak nak saya kahwin. Tahu-tahu pondan, mana tahu? Tengok. Nak tahu paling tidak nama dulu. Nama sedap dah. Oh, nama apa? Nama dia, kalau orang dulu nama apa tuan-tuan? Fatimah. Okey, Fatimah sedap, secantik tuannya ke mak? Nak tengok gambar dia tak gitu tuan-tuan? Nak tengok gambar, tengok wajahnya. Maka tengok wajah tu rasa berkenan di hati tu. Sebab nak kenal tu dah. Maka bukan setakat kenal wajah, bukan setakat kenal nama. Kadang-kadang orang buat sesi ta'aruf. Ingat masa duduk ngaji dulu tuan-tuan, dia ada bait Muslim. Kalau sama-sama pelajar nak mencari jodoh ni, dia kena lalu bait Muslim. Bait Muslim ni maknanya orang-orang yang dah berkahwin. Jadi pelajar-pelajar yang nak mencari jodoh ni, kalau ada berkenan dengan mana-mana muslimat, maka bait Muslim ni lah tolong urus. Urus apa? Urus ta'aruf. Sebab boleh jadi yang lelaki ni daripada negeri mana, yang ni daripada negeri mana, kena ta'aruf dulu. Keluarganya macam mana boleh terima tak orang belah pantai timur yang makan budu ni. Kita belah orang Kuala Lumpur ni makan sambal belacan. Orang belah sana makan tempoyak, orang belah sini makan cincaluk, boleh terima tak? Nanti dia tak pandai masak tak pandai masak makanan belah pantai timur. Mak tu susah hati. Sebab nak kahwin bukan sehari dua, nak kahwin sampai mati. Jadi dia buatlah sesi ta'aruf. Saya ingat dulu, bukan saya tuan-tuan, saya cerita orang dulu-dulu. Duduk di sebelah tabir ni, belakang tabir. Laki duduk belah sini, perempuan duduk belah sana. Berta'aruflah. Mak awak ni suka ke tak suka orang yang bukan daripada pantai timur? Orang pantai timur, biasa nak orang pantai timur juga. Boleh tak nak ambil orang belah pantai barat, belah Kuala Lumpur, nak masuk dalam keluarga, cakap Kelantan satu pun tak faham. Nak ta'aruf. Sebab apa? Sebab ta'aruf itu adalah syarat pada cinta. Bukannya kita tengok tengah jalan dia, tarik, mari mau jadi bini aku. Bukan cinta tu nama dia tu. Cinta mesti melalui pengenalan. Tu sesama kita manusia tu. Kita tahu warna apa dia suka. Kita tahu makanan kegemaran dia. Kita tahu serba-serbi, kita tahu kelebihan dia apa, kekurangan dia apa. Kita tahu semua tu.
Dia pun tahu tentang kita, kita pun tahu tentang dia. Semua tu sebab nak menzahirkan rasa di dalam hati kita, iaitu cinta. Dan tak nak seboleh-bolehnya mengecewakan orang yang kita kasih. Tu cinta yang sebenar. Sebab tu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, Nabi sebut Hawa dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tulang rusuk Adam. Hawa ni adalah simbolik kepada seorang isteri. Adapun Adam ni simbolik kepada seorang suami. Maka Hawa dijadikan daripada apa? Dijadikan daripada tulang rusuk Adam. Maknanya Hawa ini adalah sebahagian daripada diri Adam. Bila Adam mengahwini Hawa, maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh Adam ataupun dilakukan oleh seorang suami kepada isteri, sebenarnya dia sedang melakukan kebaikan kepada diri dia sendiri. Sebab Hawa itu datangnya daripada diri Adam. Sebab itu kita diajar untuk berkelakuan baik dengan isteri, sebab dia adalah diri kita. Dia bukan orang asing daripada kita. Allah Ta'ala sebut dah dalam hadis Nabi itu, simbolik. Hawa dijadikan daripada dirimu. Maknanya sebaik mana engkau dengan Hawa, dengan isterimu, sebenarnya engkau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Itu natijah daripada cinta. Itu banyak lagi lah dalam Quran kalau tuan-tuan nak tengok ayat cinta. Cuma nak sebutnya ialah kecintaan kepada Allah menuntut untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita kata kita cinta, kasih pada Allah Ta'ala, tapi kita tak mengenal Allah Ta'ala, itu adalah cinta yang dusta. Sebab tu kita mengaji sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab nak mengenal dia, kita mengaji pula melalui tasawuf untuk mengenal Allah Ta'ala. Sehingga sampai kepada tahap ma'rifatullah. Mengenal Allah Ta'ala. Maka tujuannya adalah untuk menzahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin kita kenal, makin kita junjung perintah Allah. Bukan makin kenal, makin meninggalkan perintah Allah. Sebab tu dia kata orang yang ada cinta pada Allah pasti akan bersegera mengerjakan segala jenis suruhan yang datang daripada Allah. Sebagaimana kita bersegera menunaikan kemahuan yang diingini oleh kekasih kita. Balik-balik ni lepas daripada sembahyang isyak, ingat dalam hati nak berehat dah atas sofa. Bini kata saya nak makan nasi lemak apa tuan-tuan? Ujang ke apa? Nak makan nasi lemak ujang lah. Kat mana ada? Kat Greenwood ada dia tu. Oi, jauh juga nak pergi ni daripada Sentul ni. Naik motor. Tak apalah abang pergi. Sebab apa? Kekasih nak makan. Itu yang bukan mengidam. Kalau yang mengidam tak tahulah tuan-tuan cari macam mana. Yang pelik-pelik. Tuan-tuan pernah dengar Zayan? Radio Zayan. Dia ada perkongsian dalam Radio Zayan ni. Ada yang berkongsi, dia kata isteri dia waktu mengandung suka hidu bau plastik barangan baru. Kan pelik tu mengidam macam-macam tu. So dia kata kalau dia datang keinginan nak hidu bau plastik barang-barang baru ni, dia kata saya bawa pergi kedai apa? Kedai elektrik. Buka peti tu, bubuh hidung situ bau barang-barang baru, barang plastik. Buka kotak bau, duduk dalam tu sekejap lepas tu keluar. Bukan nak beli barang elektrik pun, tapi dia punya mengidam. Suami dia layan tak? Layan tuan-tuan. Sebab apa? Cinta. Bukan apa? Benda yang apa kita orang yang tak mengidam ni kita kata, ai pelik-pelik betul. Yang si suami pun layan, kita fikir tu benda tak kena pada kita. Kena pada kita teruk lagi boleh jadi kita layan. Sebab apa? Nak memenuhi keinginan seorang kekasih. Saya sebut tadi, isteri adalah diri kita. Maka kita nak memenuhi keinginan diri kita sendiri sebenarnya. Hatta ulama tasawuf sebut, kadang-kadang
kita boleh faham marah tu pun sebenarnya nak membawa kepada cinta. Marah yang bukan daripada hawa lah. Marah kita kepada siapa? Pada anak kita sebab apa? Tak solat. Zahir nampak marah, tapi sebenarnya nak membawa anak kita tu kepada cinta kita, iaitu apa? Taat kepada Allah Ta'ala, bersegera melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Itu yang kita cintakan. Jadi zahir nampak kita memarahi dia, pada hakikatnya kita sedang menzahirkan cinta kita untuk menarik dia kepada cinta kita, iaitu dia duduk dalam buat baik, buat taat, berakhlak dengan akhlak yang baik dan sebagainya. Marah pun adalah cinta. Apatah lagi kita zahirkan dalam betul-betul bentuk cinta kepada makhluk. Cuma sini ialah cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin seseorang itu mengenal Allah Taala, alastu bi rabbikum, adakah aku ini kekasihmu? Makin kita mengenal Rabb kita Allah Taala, maka makin bersegeralah kita mengerjakan segala jenis suruhan dan ketaatan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada fardu ataupun sunat. Orang mengaji tasawuf yang fardu ni settle lah. Yang fardu ni settle. Kalau yang fardu tak settle, yang tu tak mengaji tasawuf tu, yang tu tersawuf dipanggil. Ni orang mengaji tasawuf betul-betul, yang fardu dan yang haram itu tak terjebak dah. Sekarang ni orang mengaji tasawuf, bila dia pergi kepada cinta pada Allah, dia nak menekuni yang sunat. Dia nak menekuni yang sunat dan nak meninggalkan segala perkara yang kekasihnya tidak sukai. Yang tak disukai itu termasuklah yang makruh. Yang haram tu saya sebut dah tadi. Yang maksiat, betul-betul maksiat tu memang dah ditinggalkan oleh ahli sufi. Baki lagi nak meninggal segala perkara yang tidak disukai oleh sang kekasih, iaitu Allah Ta'ala. Tu tuan-tuan boleh tengok dalam kisah apa? Dalam kisah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim. Awal-awal surah At-Tahrim tu, Allah Ta'ala turunkan ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala? Tujuan engkau buat begitu tu tabtaghi mardata azwajik. Tujuan engkau buat macam tu sebab engkau nak mencari kepuasan hati isterimu. Sehingga kau mengatakan haram bagiku makan makanan tersebut. Ada yang mengatakan madu, macam-macam lagi lah. Khilaf di kalangan ulama tafsir. Cuma nak sebutnya ialah Nabi bila mana isteri dia tak suka dengan bau makanan tersebut, maka Nabi kata tak apa, aku haramkan pada diri aku. Turun ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan, saya bacakan tadi. Tu Nabi nak memenuhi keinginan isterinya pada perkara yang tak disukai. Pada perkara yang isteri tak suka, seorang suami pasti akan meninggalkan. Saya tak suka awak balik lewat macam zaman bujang dulu. Tak balik lewat. Dulu asyik duduk lepak ya. Lepak lepas daripada semai isyak lepak dengan kawan-kawan. Sejak kahwin tak balik lewat dah. Lepas semai isyak balik tu. Sebab apa? Bini tak suka lepak-lepak di kedai. Bini begitu juga. Saya tak suka awak lepas habis kerja duduk melaram dulu dengan geng-geng awak. Saya nak awak tu balik sebab apa? Kita ada anak, kita ada rumah tangga sekarang ni. Dia pun tinggal lah. Hatta kawan-kawan pun boleh jadi tak bertemu dah lepas tu. Bertemunya dalam WhatsApp je, dalam grup je. Nak me time tu susah dah bagi seorang isteri banding dengan seorang suami. Tapi kenapa dia boleh tak memberontak? Sebab sayang dia pada suami. Sebab tu cinta adalah suatu yang datang daripada jiwa kita mensyukuri apa sahaja yang datangnya daripada kekasih. Tu yang tuan-tuan duk baca dalam Fatihah tu. 17 kali sehari tu tuan-tuan duk baca tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu ayat cinta tu. Tu ayat yang pernah dikupas oleh Syekh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita duk biasa ayat biasalah ayat Fatihah. Tapi itulah ayat cinta. Ayat yang Allah Ta'ala ajar kepada kita
supaya bersyukur dan menghargai segala pemberian yang datang daripada kekasih. Rob ni kan yang menjadi, yang mengatur, yang mengurus urusan rezeki, segala pakai minum kita yang kita perlukan sepanjang hidup kita di dunia ni. Allah Ta'ala yang atur kan. Sebagaimana suri rumah tangga yang digelar sebagai Rabbatul Bait, mengatur rumah tangga tu. Dia susun perabotnya, dia yang sediakan menu pagi ni, menu malam ni. Kan kita tunggu je, dia masak kari, kita makan kari, dia buat sup, kita makan sup. Kalau kita ada, tak apalah aku masak sendiri, kau masak kau punya, aku masak kau punya. Tu tak cinta nama dia. Masak apa pun hadap kita. Telur dadah. Telur mata kerbau. Mari apa? Telur mata, goyang tak goyang, makan semua. Sebab apa? Mensyukuri apa yang datang daripada kekasih. Itu yang Allah Ta'ala ajar. Alhamdulillah, puji kekasihmu, Tuhan yang memiliki alam semesta. Dialah Rabbmu, dialah yang menciptakanmu, dialah yang mengatur urusan hidupmu, segala keperluanmu, apa yang kau nak siang dan malam, semua atas urusan dia. Syukuri. Allah Ta'ala kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah tu, segala puji bagi kekasihku, buah hatiku, yang mengatur seluruh hidup alam ini, termasuklah kita dalam alam. Kita ni kan makhluk, masuklah dalam alam manusia. Seluruh alam ini diaturkan oleh kekasih kita. Maka kita berterima kasih sekadar mana Allah Ta'ala bagi pada kita. Sekadar hidup kita. Terima kasih pada Allah Ta'ala. Hargai. Begitulah daripada ayat tersebut diajar kita berterima kasih, menghargai Allah Ta'ala. Begitulah juga dalam hidup kita, cinta kita sesama makhluk. Kalau cinta kepada Allah tidak melalui cinta pada makhluk, dusta. Sebab makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menzahirkan cinta dia melalui makhluk. Dan daripada makhluk, kita boleh gapai cinta Allah Ta'ala. Depan nanti dia sebut. Atas ni dia mahu nak cerita mahabbah tu dengan makna kasih kepada Allah. Cuma nak sebutnya, kasih kepada Allah yang mengajar kita supaya apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Begitulah juga terjemahan cinta sesama kita. Kita boleh ada rumah yang tak besar mana pun, tapi cukuplah bilik untuk anak-anak dan kita semua. Alhamdulillah. Kita ada duit untuk belanja makan sebulan, lebih sikit sebanyak dia boleh menyimpan. Alhamdulillah. Qadar tu kekasih kita bagi. Suami kita bagi. Yang ada pada isteri kita, perangai macam ni. Alhamdulillah, itu isteri kekasih kita. Kan nama dia libas hukum. Allah Ta'ala sebut kan? Apa? Perempuan itu adalah pakaianmu, engkau adalah pakaian dia. Kenapa disifatkan perempuan, suami dan isteri itu sebagai pakaian? Sebab suami dan isteri itu saling menutupi keaiban. Sebagaimana bila mana kita buat salah, kita tutup keaiban diri kita. Begitulah sifat seorang suami menutup aib isterinya, dan isteri menutup aib suaminya. Masing tutup menutup di antara satu sama lain. Kenapa? Kerana cinta. Orang yang tak bercinta yang membuka aib ni, tu cinta hawa ataupun cinta dusta. Selepas daripada perkahwinan, dedah semua aib. Tak bercerai lagi, duk cerita aib masing-masing dah. Isteri cerita aib suami, suami cerita aib isteri. Dusta semata-mata. Bukan cinta tu. Cinta hawa kalau kita panggil. Itu bukan cinta. Adapun cinta, Allah Ta'ala sebut, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Engkau pakaian. Tugas engkau sebagai kekasih menutupi kekasihmu. Lelaki menutupi kekasih perempuannya, perempuan menutupi kekasih lelakinya yang bergelar suami dan isteri. Mana-mana aib saling lengkap melengkapi. Memandang dengan pandangan cinta. Tuan-tuan belajar cinta malam ni. Balik menyintai pasangan. Sebab dia adalah sebahagian daripada diri kita. Anak-anak sebahagian daripada diri kita kan tu. Balik zahirkan cinta pada mereka. Kerana ini adalah tuntutan agama. Tuan-tuan mengaji tasawuf ni jalan untuk menzahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Jadi disebut sini, bila mana seseorang itu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersegera mengerjakan segala jenis ketaatan, sama ada yang fardu, yang tu selesai, ataupun yang sunat. Nah, yang ni yang tak selesai di kita. Kena ajar diri kita menekuni yang sunat lah. Menekuni yang sunat. Apa-apa yang sunat lah. Sebab yang sunat itu, kalau ikut definisi fiqhnya, ialah perbuatan yang kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu definisi fiqh. Definisi tasawuf ialah perkara sunat ini adalah perkara yang disukai oleh kekasih, iaitu Allah. Apa Allah Ta'ala suka? Semayang berjemaah. Apa Allah Ta'ala suka? Di awal waktu. Apa Allah Ta'ala suka saat engkau sembahyang? Allah Ta'ala suka kalau engkau pakai pakaian yang sempurna, yang sesuai untuk beribadah, bukan dengan singlet pagoda. Sebab tu orang tasawuf semayanglah macam mana tempat pun, hatta di rumah seorang diri dalam bilik, kadang-kadang syekh dengan jubah dia, dengan serban dia, sebab hadap kekasih yang sama. Sini pun Allah, dalam bilik seorang diri pun Allah Ta'ala juga. Kenapa di sini berjubah, berkopiah, di rumah pakai singlet dengan kain dengan kain sarung ya? Tuhan lain-lain ke? Kekasih lain-lain? Tak, kekasih sama je. Luar rumah pun bini kita yang ni lah, dalam rumah pun dia lah juga bini kita. Tak, kita orang penakut, bini seorang kan? Pergi mana-mana pun bawa dia lah. Luar rumah pun dia lah bini kita, dalam rumah pun dia lah bini kita. Kalau orang tanya bini mana? Tu, sebelah aku. Sentiasa ada, sebab apa? Dia tak percaya pada aku. Tu nak bagi tahu. Contoh, begitulah ibaratnya Allah Ta'ala. Maka yang sunat ni adalah perbuatan, amalan yang disukai oleh Allah. Maka seseorang yang ada cinta kepada Allah pasti berusaha untuk menekuni ibadat-ibadat sunat. Yang ni payahlah nak lawan diri kita, nak lawan hawa kita, nafsu kita, untuk menekuni yang sunat. Yang fardu ni lepas dah kita. Cuma yang fardu tu nak perindahkan pula. Nak percantikkan pula, nak sempurnakan pula dia. Supaya dia nampak lebih indah, lebih cantik. Bukan setakat zahir amal ibadat tu cantik, bahkan batinnya cantik. Persiapan nak menghadap Allah Ta'ala sempurna. Bersuci betul-betul sebelum nak masuk ibadat solat. Cari tempat yang betul-betul bersih, tempat yang betul-betul tenang, pakaian yang betul-betul layak untuk menghadap Allah Ta'ala. Tu macam mana Imam Malik rahimahullahu ta'ala kan? Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bila mana orang datang nak bertanya pada dia, dia tanya dulu, nak tanya soalan apa? Nak tanya soalan tentang fiqh. Kalau nak tanya tentang fiqh, tak apa, dia keluar je lah jawab soalan fiqh. Tapi kalau nak tanya tentang hadis, dia kata tunggu dulu. Aku masuk, aku cucikan diri dulu, kemudian aku berpakaian dengan pakaian yang sesuai dulu. Sebab apa? Aku nak bercakap tentang kalam kekasih. Mana layak nak bercakap dengan perkataan kekasih dalam keadaan kita pakai pakaian yang selekit? Ke tuan-tuan pergi bertemu dengan kekasih pakai singlet pagoda ya? Tak ada lah tuan-tuan, cari Uniqlo lah jawab dia. Baju t-shirt Uniqlo, baju luar dipanggil apa tuan-tuan? Kapitan ke apa? Kapitan kedai mamak lah deh. Apa nama dia pakaian luar tu? Pun Uniqlo juga, topi Uniqlo, seluar Uniqlo. Tuan-tuan nak suruh makwa tengok, mewah, cantik, smart. Semua tu buat kerana kekasih. Kenapa menghadap Allah Ta'ala seolah-olah macam Allah Ta'ala tak pandang semua tu? Walaupun perkara-perkara tersebut perkara zahir, tapi seorang kekasih pasti dia akan memenuhi semua zahir dan batin untuk kekasih dia. Hati saya hanya untuk awak je. Jangan tanyalah sarang hei, saya sebut pada awak. Sarang hei tuan-tuan tahu? Bahasa Korea. Makna dia I love you. Orang muda tahu lah. Tuan-tuan tak kawan dengan orang muda tak tahu. Eja dia SARANGHAE. Kata dia sarang hei. Kalau tuan-tuan dengar anak dia sebut gitu ataupun tengok dia eja dalam mesej, tu maknanya tuan-tuan tahu dia tengah sebut I love you tu. Pada power dia ke, pada siapa ke, kena faham, takut-takut kena tipu dengan cucu ke. Kena tipu dengan anak lah. Baik, cuma nak sebutnya ialah
bagaimana orang yang ada cinta kepada Allah Ta'ala, pasti dia akan menzahirkan benda-benda yang disukai oleh kekasih dia, hatta pada perkara-perkara sunat yang Allah Ta'ala suka. Baik. Bunyi dah. Dan bersungguh-sungguh menjauhi segala jenis maksiat. Yang tu yang haram selesai bagi orang orang tasawuf. Yang lebih lagi yang kena tinggal ialah yang menyerupai maksiat pada pihak yang ditegah, iaitu apa? Segala yang makruh. Yang makruh ni kalau ikut definisi fiqh ialah buat tak berdosa, tinggal boleh pahala. Adapun di sisi tasawuf ialah perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa perkara yang dibenci? Perkara makruh. Rokok salah satunya lah. Kan sebut rokok kan marah pula. Cuma nak sebutnya masuk dalam keadaan nak beribadat pada Allah dalam masjid, bau asap rokok. Tu orang yang menyintai Allah Ta'ala tak nak tu benda-benda macam tu. Sebab tu orang yang menyintai ambil sunnah Nabi apa? Sugi. Nak semayang je sugi. Nak semayang je sugi. Kita ni tak memenuhi lagi cinta. Sebab tu kita tak bersugi. Orang yang betul-betul mengamati sunnah Nabi, dia akan itibak. Dia akan ikut. Sebab apa? Kekasih dia ajar macam tu. Tiap-tiap kali nak semayang sugi. Kenapa sugi? Ya sebab nak menghilangkan bau mulut. Saat nak solat, paling-paling tidak bau kayu arak. Dah kita tak ada, dah nak balik, takkan nak bawa bu gigi dengan Colgate dalam poket. Tiap-tiap kali nak semayang, paling-paling tidak dengan kayu arak tu. Bau kayu arak, hilang bau mulut itu. Sebab apa? Nak bermunajat dengan Allah Ta'ala, nak berbicara dengan Allah, nak membaca kalam kekasih. Saya sebut dah tadi, Imam Malik gitu. Bila nak jawab soal hadis, maka dia akan persiapkan diri dia dengan indah luar dan zahir dan batinnya untuk membaca kalam kekasihnya. Begitu orang yang ada cinta pada Allah akan meninggalkan perkara yang makruh. Lepas ni tak makan petai lagi tak? Sebab apa? Makruh baunya. Jangan makan bawang mentah, makruh bau dia. Tambah-tambah saat nak beribadat lebih-lebih lagi. Tu orang yang menyintai. Baik. Inilah makna mahabbah di sisi sebahagian daripada mereka. Habis di situ. Mahabbah ialah bersegera dan bersungguh-sungguh menjunjung titah orang yang dikasihi serta cenderung hati kepadanya. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.